والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau, dengan ilmu seluruh orang salih fid darain. Amin Allahumma amin. Surat 207. Jangan berat mengulangi doa, dan ketahuilah bahawa memohon doa dan meminta berulang-ulang tiadalah menyalahi maksud rida, bahkan dia itulah dari rida. Doa itu mendekatkan diri apabila diiringi dengan hakikat tauhid, yang mana dia itu juga lisan ubudiyah, yakni mengaku perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanda tahaqquk, yakni hakikat perhambaan itu ialah mengaku diri lemah tiada berkuasa, merasakan diri dalam keadaan terpaksa, hina dan fakir. Barang siapa yang benar-benar berkecimpung di dalam sifat-sifat ini, nescaya dia akan mengenal Tuhannya, dan dia akan sampai kepada semua cita-citanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dan apabila dirinya terasa sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya dia akan mencapai semua cita-citanya itu. Adalah dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, inna du'a mukhul ibadah wa silahul mu'min wa nurus samawati wal ard wa anna man la yas'alillah yaghdab alaih. Sesungguhnya doa itu pati ibadah dan senjata orang mukmin serta cahaya pelita langit dan bumi, dan bahawasanya siapa yang tiada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya dia, yakni Allah, akan marah. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala yang sungguh besar kekuasaannya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala ada nama-namanya yang baik, yang bagus, maka kamu mintalah dengan menyeru nama-nama itu. Firman-Nya yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berkata, mintalah kepadaku, nescaya akan ku kabulkan permintaan kamu. Dan apa yang berlaku pada Al-Khalil, yakni Nabi Allah Ibrahim ala nabina wa alaihi afdalus salatu wassalam, daripada mendiamkan diri dari berdoa ketika dia dilontarkan ke dalam api oleh Raja Namrud, semua itu ialah kerana sebab yang khusus berlaku pada ketika itu. Kalau tidak, memang Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan mengenai dirinya dalam beberapa tempat di dalam kitabnya dari hal dia berdoa. Bahkan dia tidak menceritakan dari salah satu nabi yang lain tentang doa mereka lebih banyak dari apa yang diceritakan mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Maka hendaklah anda faham betul-betul tentang kitab Allah itu dan cari ilmu-ilmu yang berfaedah di dalamnya, kerana semua ilmu-ilmu agama itu tersimpan di dalam perbendaharaannya. Tiada sesuatu pun yang terlepas daripadanya, biar dia itu dari ilmu yang halus ataupun yang sulit, jelas mahupun yang rahasia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini di dalam kitabnya, ma farratna fil kitabi min syai'. Tiada sesuatu pun yang kami alpakan di dalam kitab itu, yakni Al-Quran. Firman-Nya yang lain, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kitab Al-Quran ke atasmu sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat serta berita gembira buat kaum muslimin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah,
Pada pengajian yang lalu kita bahaskan, ataupun Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad membahaskan tentang perihal qada dan qadar, dan kita sebutkan menyingkapi qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik dengan bersikap rida akan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin. Allah dan rasulnya adalah yang berhak untuk kita meraih keridaan kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan meraih keridaan Allah? Rida kepada Allah bermakna kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Rida kepada Allah sebagai Tuhan, kita menjauhi, meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Rida kepada Allah adalah bila diberikan nikmat, kita syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rida kepada Allah sebagai Tuhan adalah kita bersabar apabila diuji dengan apa-apa ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan tentang hukum rida secara terperinci. Disebutkan bahawa ujian datang dua macam. Ada ujian daripada perkara-perkara yang kita suka, ada ujian yang datang dalam bentuk yang kita tak suka. Adapun ujian yang datang dalam bentuk yang kita suka, seperti kesihatan dan kekayaan, maka kebiasaannya semua orang happy dengan ujian tersebut. Yakni memang kita nak sihat, kita nak hidup senang, tak hidup susah dan sebagainya. Maka bila diberikan ataupun diuji dengan perkara-perkara yang baik yang kita suka, sebab kita sebutkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah, kami uji kamu dengan perkara yang baik yang kamu suka, dan juga dengan perkara yang tidak baik yang tidak kamu suka. Jadi bila diuji dengan perkara-perkara yang kita suka, biasanya kita akan happy lah, tak ada komplain, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tapi kalau akan datang komplain, akan datang ketidakridaan bila kita bandingkan dengan orang lain. Allah dah tentukan kita sihat, tapi kita tengok orang tu lebih sihat daripada kita atau lebih aktif daripada kita, boleh panjat gunung, boleh sana, boleh swimming cross the Atlantic Ocean dan sebagainya. Tiba-tiba kita rasa macam aku ni kurang sihat, tak macam dia lebih aktif, umur dia lagi muda, lagi berumur daripada kita, tapi dia punya kesihatan lebih baik. Jadi bila kita compare dengan orang lain, barulah mungkin datang ketidakpuas hati atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita compare diri kita dengan orang lain, maka akan datang kita akan terlepas peluang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi nak dapat sifat rida. Jadi jangan compare diri kita dengan orang lain, kerana kita akan terlepas peluang untuk mensyukuri nikmat Allah, apatah lagi untuk mendapat sifat rida. Dan bila kita tak bersyukur, tak bersabar, tak rida dengan ketentuan Allah atas nikmat yang Allah berikan, maka akan datang pula sifat-sifat yang buruk dalam hati kita. Sifat cemburu, sifat hasad dengki kepada orang lain, sifat su'udzan kepada Allah, waliyadzubillah, berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Datang sifat tidak tenteram, dah ada nikmat macam-macam dah, tapi masih lagi hati tak tenteram, hati tak tenang. Sebab apa? Sebab sibuk bandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa-apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada seseorang hamba, maka tak ada siapa yang boleh halang. Dan apa-apa yang telah ditutup pintu rahmat, pintu pemberian, pintu anugerah ke atas seseorang hamba, maka tak ada siapa yang mampu untuk buka. Dan di sini Nabi SAW menerangkan kepada kita tentang rahsia qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan dalam satu hadis, terkadang Allah menguji seseorang hambanya dengan kesakitan, yang mana kalau hamba itu tidak diuji dengan kesakitan, maka dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan yang dia diberikan. Jadi diberikan kesakitan supaya dia tak bermaksiat.
Walaupun kesakitan tu satu musibah, satu ujian, tapi kalau tak diberikan kesakitan tu, dia akan diazab, dia akan diuji nanti dekat akhirat dengan azab yang lebih, sebab dia akan bermaksiat kepada Allah dengan kesihatan. Jadi Allah uji dia dengan kesakitan supaya dia tidak bermaksiat, supaya dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ada orang, kata Nabi SAW, diuji dengan kekayaan. Kekayaan adalah satu ujian, tapi kalau dia tidak diuji dengan kekayaan, ini bila dia diuji, kalau dia diuji dengan kemiskinan, maka takut-takut kemiskinan itu akan menjatuhkan dia ataupun menyebabkan dia tergelincir dalam kekufuran, lembah kekufuran. Sebab tu dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan kadal faqru an yakuna kufran. Terkadang kefakiran itu akan menyebabkan seseorang jatuh dalam kekufuran, disebabkan sesuatu nasi ataupun disebabkan hanya untuk mendapatkan harta yang sedikit, dia terjatuh dalam lembah kekufuran. Subhanallah, kadang-kadang kita tak boleh nak faham. Tapi dulu masa saya sampai ke South Africa, Afrika Selatan, terutama dekat Johannesburg, diorang kata kadang-kadang hanya untuk 5 rand atau 10 rand, ini RM5, RM10, orang boleh berbunuhan hanya untuk nak dapat ini sebuku roti. Orang sanggup berbunuhan, ataupun kadang-kadang tak dapat apa pun, cuba stop orang nak dapatkan sesuatu, tak ada dapat apa-apa, khalas dia bunuh juga. Sampai ke satu tahap yang macam tu sekali. Jadi Nabi SAW mengatakan kadang-kadang orang diuji dengan kekayaan. Yang ini diberikan kekayaan kerana apa? Ujian kekayaan tu lebih ringan untuk dia daripada apabila diuji dengan kefakiran. Kerana kalau diuji dengan kefakiran, takut-takut dia jatuh dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga, kata Nabi SAW, diuji dengan kefakiran ataupun kemiskinan. Kerana bila diuji dengan kekayaan, takut-takut dia akan gunakan kekayaannya itu untuk bermaksiat lebih teruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diuji dengan kefakiran ataupun kemiskinan. Ada orang diuji dengan kesihatan, diberikan kesihatan. Kenapa? Sebab dengan kesihatan dia beribadah kepada Allah. Kalau dia diuji dengan sakit, takut-takut dia tak sabar, takut-takut dia akan berputus asa. Yang mana berputus asa ataupun rasa down dengan apa yang ditentukan oleh Allah daripada kesakitan tersebut, menyebabkan dia melakukan perkara yang haram, yakni putus asa terhadap Allah, satu perkara yang dilarang. Wahakadha. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis hikmah ataupun rahsia daripada qada dan qadar ataupun ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Al-muhim, kita sebagai hamba, kita yakin bahawa setiap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah di sebaliknya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala maha bijaksana dalam menentukan segala sesuatu, dan apa yang ditentukan oleh Allah adalah yang terbaik. La ilaha illallah. Zaman sekarang kadang-kadang orang tak puas hati dengan ketentuan Allah. Kadang bukan daripada segi kesihatan, kadang bukan daripada segi harta, akan tetapi tak puas hati daripada segi jantina. Dia dah dijadikan lelaki, dia fikir kenapa Allah tak jadikan aku perempuan, waliyazubillah. Dia dah jadi perempuan, kemudian kan bagus kalau aku jadi lelaki, boleh pakai pakaian lelaki, boleh buat sports macam lelaki dan sebagainya, ala kulli hal. Ini kadang kita tanya, ada ke orang fikir macam tu? Obviously adalah. Kalau tak ada, tak adalah berlakunya nak tukar jantina, buat pembedahan dan sebagainya. Sebab bermulanya daripada fikiran-fikiran ataupun tidak reda dengan ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa dia lebih baik jadi lelaki daripada perempuan, ataupun orang lain rasa dia lebih baik jadi perempuan. Seakan-akan dia rasa apa yang Allah tetapkan kepada dia itu satu perkara yang tak betul. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu itu daripada perkara-perkara yang terkadang kita suka. Ada juga orang-orang yang diuji dengan perkara-perkara yang tidak disukai, seperti penyakit dan kemiskinan. Kadang-kadang bila orang kena uji dengan kesusahan, nanti dia tanya, kenapa aku diuji, kenapa orang lain yang lebih banyak maksiatnya, lebih banyak dosanya tidak diuji. Ini pun satu perkara yang salah, seperti yang kita dah sebutkan. Ia satu perkara yang haram untuk question kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita diuji lebih, sedangkan kita sembahyang cuba jaga, kita cuba hadir majlis ilmu, kita cuba hadir majlis zikir. Yani Allah Subhanahu Wa Taala terkadang menguji seseorang
seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, supaya mengelakkan daripada ujian yang lebih besar terkena kepada dia. Diuji dekat dunia kadang-kadang lebih, supaya dekat akhirat nanti dia terselamat daripada perkara yang lebih buruk. Terselamat daripada perkara yang lebih buruk. Naam. Kemudian disebutkan di sini, u'budillah ta'ala birridha fa illam tastati' fa fi sabr ala ma takrah khairun katsir. Sembahlah Allah Ta'ala dengan penuh keridaan, dan jika engkau tidak mampu maka bersabar atas apa yang berlaku, atas apa yang kau bencikan itu terdapat kebaikan yang banyak. Apa perbezaan orang yang sabar dengan orang yang ridha? Orang yang sabar, dia merasakan kesusahan, dia merasakan beratnya ujian tersebut. Adapun orang yang ridha, khalas, hatinya macam nak cakap, macam pasrah. Ini dia gembira atas apa-apa yang berlaku dekat dia, sehingga tak ada rasa berat pun atas ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang sabar, dia rasa berat bila diuji tu, dia rasa dia punya beratnya, susahnya. Akan tetapi orang yang ridha, dia tak ada rasa berat, dia tak ada rasa susah atas apa yang ditimpakan Allah kepadanya. Naam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kita tak suka sesuatu, tapi itu baik untuk kita. Dan ada terkadang kita rasa perkara tu kalau kita dapat baik, tapi sebenarnya itu tak baik untuk kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ibrah dalam perkara yang dilarang dan perkara yang Allah perintahkan. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang berat untuk kita sembahyang subuh, kadang-kadang kita rasa berat untuk solat berjemaah, tapi itu yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk keluarkan zakat, berat untuk nafsu, tapi itu baik untuk kita. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala elakkan daripada penzinaan, dan kadang-kadang orang rasa itu bagus untuk mereka, tapi itu banyak perkara-perkara yang buruk di sebalik penzinaan dan sebagainya. Orang terkadang rasa minum arak best dan sebagainya dapat hilangkan stres buat masa tu, at that moment of time. Mungkin dia rasa arak rasanya sedap, mungkin tak ada rasa sedap seperti dalam minuman-minuman lain. Akan tetapi kerosakan yang dia tarik untuk diri dia dengan melanggari perintah Allah ataupun dengan meminum perkara-perkara yang merosakkan tubuh badannya lebih banyak daripada nikmat yang diberikan. Naam. Jadi manusia ni fikirannya terhad, akan tetapi ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala maha luas. Sebab tu Allah banyak kali dalam Al-Quran yang kita sebutkan juga, seperti mana dalam hubungan suami isteri, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, berinteraksi, bermuamalah lah dengan isteri kamu dengan kebaikan. Fa'asa an takrahu syai'an, mungkin kamu tak suka sesuatu dan Allah letakkan di dalamnya kebaikan yang banyak. Ya, ini tak suka, kita tahan, kita bersabar atas satu perkara yang kita mungkin tak suka, tapi Allah gantikan dengan kebaikan yang banyak. Dan ini dalam banyak perkara dalam kehidupan kita Allah jadikan macam tu. Sabar atas satu perkara yang mungkin kita tak suka, tapi disebabkan kita mampu bersabar atas perkara yang kita tak suka tu, Allah gantikan dengan banyak kebaikan dengan kesabaran tersebut. Sebab tu Allah sebutkan dengan kesabaran ni berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Allah jadikan seseorang itu ketua bila dia mampu bersabar. Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran tanpa perhitungan bila seseorang itu bersabar, dan Allah gantikan banyak keburukan dengan kebaikan bila seseorang itu mampu bersabar. Tapi sebab kita ni, fikiran manusia ni cetek, bila tak suka sesuatu, tak faham sesuatu hikmah di sebalik sesuatu kejadian, khalas, terus marah, terus tak puas hati, terus komplain, terus tunjukkan yang kita ni tak puas hati dan sebagainya. Disagreement dengan satu orang, terus kita tak nak accept dia punya point of view, tak nak cuba pun untuk nak faham dan sebagainya. Terus kita kata, oh ni kenapa orang ni salah ni macam tu. Cuba faham. Mungkin kita faham one angle, orang lain faham satu angle. Sebab tu Nabi SAW pun sebutkan, ikhtilaf ummati rahmah, perbezaan pendapat adalah satu rahmah. Tapi kita faham satu angle dan kita rasa itu je yang betul. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham satu angle, Allah, wallahu innallaha muhitum, apa ayat Al-Quran Allah menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala punya ilmu tu maha meliputi, yakni Allah punya kebijaksanaan itu meliputi setiap angle.
diletakkan hikmah dan kebaikan dalam setiap perkara yang kita tak nampak, tapi kita nampak hanya satu poin sahaja. Waliyadzubillah. Sebab itu sebagai hamba kita serahkan 100% urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam iaitu taslim, penyerahan, dan tafwid. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku menyerahkan segala urusan aku kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan apa yang terbaik untuk hambanya. Naam. Kemudian disebutkan tentang apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali dekat sini, rela itu hendaklah ada merelakan apa yang dibuat oleh Allah dalam batinmu, iaitu apa yang ditentukan oleh Allah kita reda dalaman, secara dalaman kita reda kepada Allah, kita reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, iaitu apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita reda daripada segi dalaman. Adapun luaran nak tunjukkan kita reda kepada Allah dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggari daripada perintahnya. Jadi maksudnya tanda seseorang itu reda, dia ikut perintah Allah secara zahir dan hatinya juga tenang, reda dan sabar dengan apa yang ditentukan oleh Allah secara dalaman. Nah, dan disebutkan di sini juga tentang keinginan hawa nafsu dengan keinginan Allah. Keinginan hawa nafsu dengan keinginan Allah takkan sama. Maksudnya apa? Kita takkan nafsu nak bermaksiat kepada Allah, akan tetapi Allah tidak berkehendak kepada perkara tersebut. Sebab ada orang dekat dalam ni, sebenarnya si bodoh telah merelakan buat dirinya dan dia menyangka bahawa dia telah meridai Tuhan. Maksudnya apa? Dia buat benda yang dilarang oleh Allah dan menyangka bahawa apa yang direda untuk diri dia dengan bermaksiat kepada Allah mendatangkan keridaan Allah, yang mana dua-dua ni takkan yajtami', takkan bersatu. Keridaan Allah dalam ketaatan dan kemurkaan Allah dalam bermaksiat. Keridaan hawa nafsu pula dalam melanggari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nak kita taat kepada Allah, nafsu nak kita melanggari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ianya takkan, it can never happen, dia takkan berlaku. Nah, sebab itu dalam Al-Quran bila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Habil dan Qabil, Habil dan Qabil, Qabil yang nak membunuh kepada saudaranya Habil, Habil yang baik, Qabil yang tak baik. Jadi bila saudara dia nak buat benda yang tak baik, dia kata ni Allah tak suka. Membunuh adalah satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi at last Qabil masih lagi membunuh. Sebab apa? Allah sebutkan dia punya reason kenapa dia continue to kill. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Sebab dia ikut hawa nafsu dia. Jadi di sini hawa nafsu perintahkan kita untuk buat benda yang dilarang oleh Allah, tapi Allah perintahkan kita untuk melakukan perkara yang berlawanan dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu sentiasa ajak kepada kemungkaran, tapi Allah sentiasa mengajak kepada kebaikan. Wahakadha. Naam. Jadi nak mendapat keridaan Allah adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bukan melakukan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu. Kemudian kita blame, oh ini ketetapan daripada Allah. Ini orang yang kurang pandai, dia melakukan perkara ikut hawa nafsu dia, lepas tu dia blame kepada Allah, oh ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tu aku buat dosa, sebab tu aku na'udzubillah buat ini buat itu, sebab ni ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian antara yang disebutkan juga antara yang disebutkan di sini
Orang yang buat salah lepas tu salahkan Allah adalah golongan Jabariyah. Diorang mengatakan bahawa khalas, aku tak ada pilihan. Dekat dunia ni kita hamba dipaksa oleh Allah untuk mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia salahkan Allah atas apa-apa yang berlaku, sedangkan Allah dah beri dia akal fikiran untuk membezakan antara perkara yang baik dan buruk. Kalau orang yang berakal diberi pilihan antara madu dengan racun, obviously dia akan pilih madu dan tak pilih racun. Sebab apa? Sebab dia ada akal fikiran untuk berfikir, untuk membezakan apa yang baik, apa yang buruk. Sekarang ni golongan Jabariyah, mereka mengatakan bahawa kita tak ada pilihan, seakan-akan Allah dah paksa kita untuk buat sesuatu. Ni orang Jabariyah yang kata. Jadi Imam Haddad mengatakan bahawa mana mungkin ianya betul, sedangkan Allah dah beri seseorang itu akal fikiran, Allah dah turunkan para nabi dan para rasul, dan telah menurunkan Al-Quran dan sunnah, dan para nabi dan rasul bukan hanya membawa agama itu, tapi dah menerangkan dengan sebaik-baik penerangan apa yang baik, apa yang buruk. On top of penerangan tersebut, Allah bagi kita akal untuk memahami penerangan para nabi dan para rasul. Jadi bila Allah dah berusaha, yakni Allah dah tunjukkan segala jalan yang baik dan telah ingatkan kita agar tidak melakukan perkara-perkara yang tak baik, sekarang ni masih ada lagi dalil untuk masih ada lagi ke dalil untuk kita nak salahkan Allah bila kita melakukan kesalahan? Tak ada. Allah bagi akal, Allah hantarkan Nabi, Allah bagi Quran, Allah Nabi dah berikan kebolehan kepada para Nabi untuk menerangkan dengan sebaik-baik penerangan. Ini jalan yang betul, ini jalan yang salah. Ini perkara yang baik, ini perkara yang tak baik. Ini perkara yang mungkar, ini perkara yang ma'ruf. Ini perkara yang hak, ini perkara yang batil. Setelah segala penerangan yang diberikan dan kemudian diikuti dengan para ulama setiap zaman dah terangkan kepada kita, lepas tu kita nak salahkan, oh Allah berkehendak untuk kita kufur, waliyazbillah. Ya ini tak, ya ini mushma'gul, ya ini kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ini yang dikatakan oleh golongan Jabariyah, ini juga yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin dalam Al-Quran, lau sya'allah ma asyrakna, kalau Allah berkehendak kami tidak akan mensyirikkan kepada Allah, dan tidak juga ibu dan ayah kami mensyirikkan Allah. La ilaha illallah. Bahkan kalau kita tengok, ini juga pemikirannya iblis. Ini juga pemikirannya iblis. Iblis bila dia ada dalam syurga, bila Allah ciptakan Nabi Adam, Allah suruh iblis sujud kepada Nabi Adam. Iblis tak nak. Allah perintahkan dia tak nak ikut perintah Allah. Wa ba'din Allah ingatkan dia, Allah dah tegur dia, dia tak mengaku yang dia salah, dia tak insaf, dia keras kepala. Kemudian Allah keluarkan dia daripada syurga, sebab dah diingatkan, dah ditegur, tak nak dengar teguran, tak nak insaf. Jadi Allah keluarkan dia daripada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa iblis cakap bila dikeluarkan? Iblis cakap apa dekat Allah? Masih ada guard lagi untuk nak cakap dengan Allah. Dia cakap, qala fabima aghwaytani, ya Allah, kerana engkau telah menyesatkan aku akan sesatkan anak Adam. Yang salah ni siapa? Dia yang tak nak dengar, dia yang tak taat kepada Allah, dia yang keras kepala tak nak bertaubat kepada Allah, dia yang diberi peluang untuk bertaubat tak nak taubat, lepas tu bila dah kena halau daripada syurga, boleh pula disalahkan Allah Subhanahu. Sama kan? Manusia yang mengikut kepada ketua dia iblis, yakni dia buat salah, lepas tu dia nak salahkan orang lain. Syuf, yakni ajib, yakni subhanallah. Wahakadha. Jadi orang yang mengatakan bahawa dia tidak ada pilihan, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan perkara yang tidak boleh diguna pakai, tidak akan diterima. Akan tetapi orang-orang yang menggunakan hujah-hujah ini di dunia, dia cakap, ya aku kena paksa, apa yang aku lakukan ini semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dekat akhirat nanti tahu pula, dia tukar balik. Dekat dunia dia cakap benda lain, kat akhirat dia cakap benda lain. Kat akhirat nanti dia cakap apa? Ya Allah, nasib yang malang kami telah
nasib yang malang kami telah mengalahkan kami dan memaksa kami menjadi kaum yang tersesat dekat dunia. Jadi dia mengaku dia salah dekat akhirat. Dekat akhirat nanti dia mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah lihat, kami telah dengar, kembalikanlah kami di dunia supaya kami dapat melakukan kebaikan. Kan tetapi dah lambat. Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menerangkan tentang kepentingan doa. Walaupun bila Allah uji kita dengan satu ujian dan kita dapat menyingkapi ujian tersebut dengan kesabaran ataupun keridaan, tapi tidak menyalahkan keridaan itu bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Maksudnya doa dengan rida tu goes hand in hand. Tak bermakna kita doa minta musibah tu diangkat, bermakna kita tak rida kepada ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermakna kita berdoa agar supaya Allah ringankan ujian ataupun angkat ujian ataupun musibah daripada kita, bermakna kita tak sabar atas ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Haddad, tak, bahkan dia itu ialah daripada rida. Sebahagian daripada rida kepada ketentuannya Allah Subhanahu wa taala adalah kita continuously berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana yang menurunkan ujian, yang menurunkan musibah dan yang mengangkatkan musibah adalah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan wasilah perantaraan terangkatnya sesuatu musibah itu, terangkatnya sesuatu ujian itu adalah melalui doa. La ilaha illallah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajarkan kita doa-doa, khususnya bila diuji dengan musibah. Dan Nabi tak kata yang bila kamu doa tu kamu tak rida. Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala suka orang-orang yang banyak berdoa, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah, innallah yuhibbul mulihin fi du'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka orang-orang yang merayu kepada Allah dalam doanya, yakni menangis-nangis, merayu berulang-ulang meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan intipati ibadah itu adalah doa. Maksudnya dalam setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat doa. Dan senjata orang mukmin adalah doa. Cahaya langit dan bumi adalah doa. Orang yang tidak memohon daripada Allah Subhanahu wa taala Allah akan marah kepada dia kerana tak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Disebutkan di dalam Al-Quran ataupun disebutkan di sini, Imam Haddad mengatakan bahawa Nabi Ibrahim adalah antara Nabi yang paling banyak berdoa kepada Allah, yang diceritakan, yang dirakamkan doanya di dalam Al-Quran. Cuma ada sekali bila Nabi Ibrahim nak dicampakkan ke dalam api yang dinyalakan oleh Namrud selama 40 hari itu, dicampakkan dengan menjenik, dengan catapult. Pada waktu tu Nabi Ibrahim tak doa, sehingga Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dengan bertanya, alakah hajah, kamu ada hajat apa-apa? Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala, adapun daripada kamu tak ada. Maka Jibril mengatakan, dan mintalah dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, isyagul, pengetahuan Allah, ilmu bihali yughnini an su'ali, ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap aku yakni menjadikan aku rasa tenteram daripada memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Hajatnya masih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma pada waktu itu seakan-akan Nabi Ibrahim minta kepada Allah dalam keadaannya, yakni tidak meminta kepada Allah dengan perkataan, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridaan ataupun ketenteraman hati, seakan-akan hal, yang ini menunjukkan keadaan. Kadang-kadang kita kalau minta orang, kita boleh minta secara direct guna perkataan, ataupun kita boleh minta indirect, kita puji orang tu,
kita puji orang tu, Masya Allah, Tuhan ni baik hati, pemurah semua, berapa banyak pemberian yang Tuhan dah berikan. Dia tak minta directly, tapi dia minta indirect. Bila dipuji, obviously orang tahu, oh, orang ni apa tu, nak minta lagi lah, lebih kurangnya macam tu kan. Dah faham, ma'ruf, kalam ma'ruf. Yang ni bila orang cakap macam tu, diketahui. Ataupun kadang-kadang dengan kita mendampingi satu orang, orang ni tahu bila dia datang biasanya dia nak something. Ataupun anak-anak kan, tak pernah call mak, tiba-tiba dia call. Mak pun akan tahu, oh ni anak ni ada nak benda lah tu. Kalau tak, dia tak call. Tapi bila nak benda, baru dia akan call, ataupun dia akan datang ziarah. Wahakad. Jadi begitu juga permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kadang-kadang dengan ucapan, dan terkadang dengan keadaan kita ataupun dengan perbuatan kita, seperti mana yang disebutkan di sini. Maka Imam Haddad mengatakan, jangan pula kita kiaskan keadaan kita dengan Nabi Ibrahim yang sekali tak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dalam banyak tempat lain di dalam Al-Quran, berapa banyak doa yang Nabi Ibrahim panjatkan kepada, bila Nabi Ibrahim bina Kaabah bersama Nabi Ismail alaihi salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah aku. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Bila nak diletakkan Siti Sarah dengan Nabi Ismail dekat kota Makkah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Dalam ayat lain Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, berikanlah aku kefahaman agama dan jadikanlah aku golongan orang. Ini banyak doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dirakamkan Allah di dalam Al-Quran, nak menunjukkan betapa pentingnya doa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada perkara yang dapat menolak qada dan qadarnya Allah seperti mana doa. Maksudnya apa? Satu orang ni telah ditetapkan kepada dia akan diturunkan ujian, akan tetapi dengan keberkatan doanya yang berterusan, yang tidak berhenti, maka qada dan qadar yang akan turun tu akan bertembung dengan doa yang naik daripada hamba tersebut, sehingga Nabi menyebutkan fayakhtalijani ila yaumil qiyamah. Qada dan qadar turun, doa naik. Diorang akan gaduh sampai hari kiamat. Yang ni tapi kata para ulama, mengikut kadar beratnya ujian tersebut, yang dapat menghalang daripada ujian tu adalah sama berat, kekuatannya sama. Maksudnya apa? Bila ujian tu besar, maka doa yang dipanjatkan juga kena cukup kuat untuk nak menghalang daripada sesuatu perkara yang telah ditetapkan itu turun. Wahakala. Contohnya macam bila time Covid, orang ramai berdoa, orang ramai buat salat hajat, orang ramai, tapi maksudnya ketentuan yang tu dah, maksudnya berat lah ketentuan tu, mungkin disebabkan dosa manusia dan sebagainya. Nak halang daripada benda tu berlaku, doanya kena kuat. Dan kalau mungkin tak cukup kuat, mungkin benda tu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tak juga bermakna yang doa tu tidak diterima, cuma dilewatkan untuk waktu yang lain. Naam, la yaruddul qada illa du'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dapat menghalang qada dan qadarnya Allah kecuali ad-doa. Dan basically Allah dah tahu pun lah, maksudnya hamba tu akan berdoa sehingga apa yang telah ditentukan itu tidak berlaku kepada orang tersebut. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada satu orang yang terkena sengat kala jengking. Orang tu dah kena sengatan kala jengking, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, kalau kamu baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ataupun dalam riwayat lain bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, maka kamu akan terselamat daripada sengatan kala jengking tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang doa yang kita bacakan harian itu menjadi asbab perlindungan daripada kita terkena sesuatu perkara. Maksudnya ada perkara-perkara yang kalau kita lakukan akan menyelamatkan kita daripada terkena musibah-musibah. Begitu juga dengan sedekah dan sebagainya, seperti mana yang disebutkan. Ini kalau kita keluarkan sedekah awal, akan mengelakkan kita daripada terkena musibah, yang diorang sebut apa, sedekah subuh dan sebagainya. Wahakadha. Naam. Jadi jangan kita berhenti berdoa, bahkan semakin banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, makin menjadi asbab terhindarnya musibah ataupun ujian daripada kita. Naam.
Basically di kat sini habis kita punya kitab Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Ending dia Imam Haddad bawakan wasiat yang diambil daripada hadis-hadis qudsi, yang diambil daripada riwayat-riwayat yang mana boleh dijadikan sebagai pengajaran. InsyaAllah kita akan bacakan perihal wasiat ketuhanan, muka surat 210. Wasiat ketuhanan yang suci, iaitu wasiat qudsiyah. Berikut ialah beberapa wasiat ilahi yang diberitakan oleh hadis-hadis qudsi dan athar, iaitu peninggalan para salaf yang benar yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang telah diriwayatkan dari Tuhannya. Iaitu yang pertama, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan daripada Tuhannya, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dalluna illa dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfiru lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffirukum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan penganiayaan atas diriku dan aku pun menjadikannya haram di antara sesama kamu, maka janganlah hendaknya kamu menganiayai. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian sesat melainkan siapa yang aku berikannya petunjuk, maka hendaklah kamu meminta petunjuk daripadaku, nescaya aku akan memberi kamu petunjuk itu. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian lapar melainkan siapa yang aku berikan makanan, maka hendaklah kamu meminta makanan kepadaku, nescaya aku akan beri kamu makanan. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian telanjang melainkan siapa yang aku berikannya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya aku akan beri kamu pakaian. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian membuat kesalahan pada waktu siang dan malam, pada waktu malam dan siang, dan akulah yang mengampuni semua dosa, maka mohonlah keampunan kepadaku, nescaya aku akan mengampuni kamu. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian tidak mampu merancang sesuatu manfaat buatku, lalu kamu boleh memberi manfaat kepadaku, dan kamu juga tidak mampu merancang sesuatu mudarat buatku, lalu kamu boleh memberi mudarat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu bersepakat, sama ada dari manusianya maupun jinnya, semuanya bertakwa kepada Allah, semuanya bertakwa seperti takwanya hati seorang manusia di antara kamu, tidak akan menambah barang sedikit pun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu bersepakat, sama ada manusianya maupun jinnya, semua berjahat hati seperti jahatnya hati seorang di antara kamu, tidak juga akan mengurang barang sedikit pun dari kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu bersepakat, sama ada dari manusianya maupun jinnya, semuanya berkumpul berdiri di atas sekeping tanah, lalu mereka memohonku meminta, nescaya aku akan mengkabulkan tiap-tiap seorang apa yang dipintanya, tidak akan terkurang barang sedikit pun dari apa yang aku miliki, melainkan seperti terkurangnya sebatang jarum
yang terjatuh ke dalam laut. Wahai hamba-hambaku, sebenarnya semua itu adalah amalan-amalan kamu yang aku catatkan buat kamu sekalian. Kelak di kemudian hari akan kubalas kamu atas tiap-tiap satu daripadanya. Oleh yang demikian itu, maka siapa yang menerima balasan yang baik, hendaklah dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menerima balasan yang sebaliknya, maka janganlah dia menyalahkan orang lain selain dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Naam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kezaliman. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahawa Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kezaliman itu perkara yang diharamkan sesama manusia. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu menzalimi diri sendiri. Secara umum, daripada segi bahasa, zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga Prof. Said Nagib Al-Atas, beliau menceritakan hatta menggunakan perkataan bukan pada tempatnya adalah kezaliman. Subhanallah. Prof. Nagib Al-Atas, beliau menceritakan, yakni menggunakan perkataan bukan pada tempatnya adalah satu kezaliman. Meletakkan sesuatu perkara, hatta design, bukan pada tempatnya juga satu kezaliman. Itu daripada segi bahasa. Wadu' syai' fi ghairi mahallih az-zulm. Adapun daripada segi syarak, yakni menzalimi diri sendiri adalah dengan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan, melakukan larangan dan meninggalkan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna zalim ni sangat luas, dan secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang kezaliman dalam bulan-bulan haram. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang ditetapkan ada 12 bulan dalam setahun, dan di antara 12 bulan tu ada 4 bulan yang diharamkan, iaitu yang dimuliakan. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan kamu zalimi diri kamu di dalam bulan-bulan yang mulia. Kerana bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, pahala akan dilipat kali ganda dan dosa akan dilipat kali ganda juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melakukan kezaliman pada bulan-bulan yang mulia, seakan-akan kita melakukan kezaliman yang lebih atas diri sendiri, dan tak ada kezaliman yang lebih teruk daripada kita menzalimi diri sendiri. Bahkan seseorang itu tidak menzalimi orang lain sebelum dia menzalimi diri dia sendiri. Contohnya apa? Contohnya bila dia niat nak buat jahat kepada orang lain, niat dia nak buat jahat tu dah menzalimi diri dia sendiri. Sebelum dia mula untuk nak plan, sebelum dia mula nak execute benda buruk yang dia niatkan tu, asal dia niat tu dah buruk dah menzalimi diri dia sendiri, sebab dia tidak diperintahkan untuk berniat dengan niat-niat yang buruk. Maka tidak akan melakukan kezaliman terhadap orang lain sebelum seseorang itu menzalimi diri dia sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi kepada mana-mana hambanya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Jadi yang pertama ni disebutkan tentang kezaliman. InsyaAllah kita akan sambung tentang hidayah dan seterusnya pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan kefahaman kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kita pada penghujung kitab. Dan insyaAllah kita akan mungkin mulakan dengan kitab yang lain, insyaAllah ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk menambah, menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya pada bulan Rejab ni, yang mana tak lama lagi kita akan masuk pada Isra' dan Mi'raj. Kita akan masuk pada Isra' dan Mi'raj, hari yang paling mulia bagi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada Isra' dan Mi'raj Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak pemberian. Bahkan kata para ulama, dalam bulan Rejab ni ada 3 hari yang mulia. Dalam bulan Rejab ada 3 hari yang mulia, iaitu awal Rejab, seperti mana yang kita tahu. Begitu juga pada malam 15 Rejab, kata sebahagian ulama, itu juga merupakan malam yang diagungkan. Dan malam
Isra' dan Mi'raj. Jadi 3 malam yang diagungkan, yang kalau boleh kita perbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut secara khusus. Allah Ta'ala alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir rabbir ridha mikal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi tarshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.